Kita panggil bulan Ramadan, tapi dia satu kalimah yang dah jadi satu kebiasaan di lidah masyarakat gitu. Bulan puasa. Bulan puasa. Jadi dia hanya tak makan dan minum saja. Malam dia tak puasa dah, suka hati aku dia nak buat apa mungkin begitu dah. Salah. Itu bahagian pertama dari puasa Ramadan. Bahagian kedua dari puasa Ramadan ialah man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan. Itu bahagian kedua Ramadan. Mendirikan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampun baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maksud mendirikan Ramadan ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ialah solat tarawih. Solat tarawih. Berapa ramai orang kita yang tak datang solat tarawih. Jadi dia duduk faham puasa je. Sedangkan dia tak ambil perhatian, ataupun mungkin dia tak tahu, ataupun dia lupa. Man qama Ramadan ni, siapa yang mendirikan Ramadan ni, tarawih. Mendirikan Ramadan itu ialah solat tarawih menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa ramai masyarakat kita tak tarawih. Malam tadi sampai kat mana? Qolah. Sampai kat mana? Sampai kat Qolah. Oh, baik punya. Tunggulah 9 hari lagi tengok. Habis lah. Habis jadi pokok balik dah, pokok. Tunggu 9 hari. Takut dia ulang perangai lama. Perlu ada perubahan lah. Perlu ada perubahan. Dia tidak mengira malam tu bahagian penting dari Ramadan itu solat tarawih. Tarawih itu bahagian kedua. Kemudian bahagian ketiga dari Ramadan ialah 10 akhir. 10 akhir yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni idza dakhala al-'arsy, masuk 10 akhir Ramadan, sadda mi'zarahu wa aiqaza ahlahu wa ahya lailahu. Itu 10 akhir Ramadan. Rasulullah bila masuk 10 akhir Ramadan, dia ikat kain dia. Ialah kain kena ikat, tak ikat terlondeh. Masuk ikat kain itu kiasan kepada Rasulullah meninggalkan hubungan suami isteri 10 akhir Ramadan. Itu penafsiran yang paling tepat insya-Allah, dan dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Masuk ikat kain, kerana ada yang menafsir ikat kain itu bersungguh-sungguh, ada penafsiran begitu. Tapi penafsiran yang paling kuat dan dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar ialah meninggalkan persetubuhan sama suami isteri 10 akhir Ramadan. Rasulullah ikat kain. Cikgu ya? Ya cikgu? Ikat kain cikgu? Ke dalam ikat cikgu? Ikat kain. 10 akhir tu. Dia 10 akhir Ramadan dia sibuk ke lain pula. Itu yang pelik tu. Wa ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malamnya 10 akhir tu. Wa aiqaza ahlahu, Rasulullah kejut ahli rumahnya supaya bangun buat ibadat. Ini bahagian ketiga Ramadan. Tapi bila masuk bahagian ketiga ni tak ada dah, tinggal berapa sah biasa. Tinggal berapa sah bila masuk 10 akhir. Kosong belakang. Kosonglah belakang, biasa begitulah. Mana pergi tak tahu. Mana pergi. Itu yang saya duk pelik tu. Pasuk ini satu misteri di Nusantara. Patut ada edisi siasat. Kalau tempat-tempat lain 10 ni makin penuh. Awal tu mungkin kurang penuh, 10 makin penuh, 10 akhir kita makin kurang. Kerana bahagian 10 akhir tu bahagian mencari Lailatul Qadar. Sebab tu Rasulullah SAW ikat kain tu, isyarat. Rasulullah menghidupkan malam, mengejut ahli rumahnya. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kefahaman masyarakat kita tentang Ramadan hanya bahagian pertama saja. Itu dia berlapar, lepas tu dia masak sedap-sedap petang tu untuk berbuka. Itulah kehidupan ni.
malam tarawih entah ke mana. 10 akhir lagi jangan cakap. Tak ada apa. Tak ada lonjakan untuk melebihkan 10 akhir Ramadan, lebih daripada raya. Pasal bila dah masuk 10 akhir Ramadan, lagu raya pun dah banyak dah. Lagu raya, semangat nak raya tu dah. Inilah yang kita alami setiap tahun di kalangan masyarakat kita. Yang perlu kepada baiki. Kalau tak ada ilmu, Allah payahnya nak beritahu. Sini buat berapa rakaat? 10, 20. 20. Tazkirah selepas Isyak. Selepas Isyak. Lepas tu kena beri penjelasan kepada kaum kita ni, kawan-kawan kita yang dia duk faham Ramadan dalam bentuk yang pertama saja. Tidak melonjak kepada kedua, naik kepada tarawih, apa lagi bahagian ketiga untuk mengejar 10 akhir Ramadan. Tidak wujud dalam masyarakat kita. Sebab tu makin nak habis Ramadan, kita akan lihat makin berkurangan. Ini menunjukkan satu kefahaman yang sangat salah yang wujud dalam di kalangan masyarakat kita. Kita yang faham ni, saya harap kita kena main peranan lah. Mereka ni bukan datang sangat ke masjid surau. Sebab tu saya sangat mengharapkan kita ni berperanan dalam bentuk dakwah fardiah, dakwah secara individu. Ajak beritahu kawan-kawan. Dakwah fardiah ni penting. Fardiah secara individu, kawan kita ke apa, kawan baik kita ajak. Yang berkawan baik setakat minum saja, minum teh tarik, makan kambing je, nak ajak. Pasal ini jalan yang perlu kita tempuh dalam kehidupan kita yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir sekali saya nak sebut bahawasanya bulan Ramadan ini akhir, sudah kuliah panjang nanti mengantuk pula. Nampak dah semua dah ada yang terkebil-kebil, ada yang pejang mata, mungkin bangun awal tadi. Orang minum goji pun saya nampak dah mengantuk dah. Orang sahur dengan goji pun dah mengantuk dah. Yang terakhir saya nak sebut ialah bulan Ramadan ini menurut Syah Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama besar dari India, dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, bahawa bulan Ramadan ialah bulan untuk kita memalaikatkan diri kita. Memalaikatkan diri kita. Kerana malaikat ni tidak makan dan minum, dan malaikat ni kerjanya berbuat taat kepada Allah. Yang Ramadan ni ada unsur-unsur tersebut. Bukan kita nak jadi malaikat, kita tak boleh jadi malaikat, tapi kita nak memalaikatkan diri kita dan betul nak menjadi kita ni baik, elok. Siang hari kita dah meninggal makan dan minum, satu, dah ada unsur kemalaikatan. Malam kita buat ibadat. Buat ibadat. Jadi unsur kemalaikatan tu telah ada. Jadi bagi siapa yang boleh ataupun mampu memalaikatkan dirinya sepanjang sebulan bulan Ramadan ini, yang insya-Allah akan menjadi bekal untuk 11 bulan yang akan datang, insya-Allah taala. Jadi saya harap kita semua boleh menjalani proses ini dengan lebih baik berbanding tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lepas, mudah-mudahan insya-Allah taala. Wallahu alam. Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah taala. Wallahu alam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.